5 sejarah menakutkan di sebalik lagu kanak-kanak barat Nursery Rhyme. Sejak kecil, masyarakat kita walaupun bukanlah berketurunan Inggris, didedahkan dengan lagu kanak-kanak atau Nursery Rhyme barat yang mempunyai melodi ringkas serta bersahaja. Besar kemungkinan ramai antara kita menyanyikannya tanpa peduli apa yang kita nyanyikan, kerana seni katanya seakan tidak membawa makna apa-apa. Tetapi tahukah anda makna sebenar di sebalik seni kata lagu kanak-kanak popular yang sering menjadi dodoyan kita itu? Nah, pada kali ini saya akan bercerita tentang 5 sejarah yang menakutkan daripada lagu kanak-kanak yang sering kali kita nyanyikan, kita jadikan sebagai satu lagu untuk membuatkan anak kita tertidur. Yang pertama yang akan saya kongsikan adalah sejarah lagu Baba Black Sheep, ataupun lagunya berbunyi seperti ini. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes, Mary, have I 3 bag full, one for my seperti itulah bunyi-bunyinya. Oke, lagu ini sebenarnya berkait sistem ekonomi Inggris abad ke-13. Kegiatan penternakan biri-biri menjadi antara aktiviti ekonomi utama masyarakat mereka, menjadikan biri-biri sebagai komuniti yang cukup penting. Bagi golongan bangsawan adalah menjadi kebiasaan untuk mereka menggajikan seorang kanak-kanak sebagai penggembala kambing untuk dibawa meragut rumput dan memastikan tidak ada yang lari. Nah, Raja Edward I memperkenalkan sistem cukai pada abad ke-13 yang dikenal sebagai maltort atau cukai jahat, disebabkan oleh keperluan menampung belanja perang yang telah dikeluarkan. Antara barangan yang dicukaikan adalah bulu biri-biri. Sebagai salah satu kaedah protes, masyarakat Inggris mencipta lagu ini yang sebenarnya runggutan tersirat kepada cukai tersebut memetik 1/3 hasil jualan bulu biri-biri perlu diserahkan kepada master, yaitu Raja Edward I, dan 1/3 lagi untuk geraja atau dam. Dalam seni kata asalnya, lirik None for the Little Boy untuk anak-anak yang ditugaskan menggembala biri-biri digunakan sebelum ditukar kepada One for the Little Boy sekitar abad ke-17. Itu yang pertama. Dan lagu kedua adalah sejarah lagu Humpty Dumpty. Humpty Dumpty na 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 na. Saya tidak tahu macam mana sudah itu. Oke. Nah, ramai gemar menyanyikan lagu ini sambil membayangkan watak telur yang duduk di atas tembok lalu terjatuh, dan ini image yang telah ditanam dalam kepala kita setiap hari. Nah, realitinya Humpty Dumpty dipercayai merujuk kepada sebuah meriam bernama Humpty Dumpty yang digunakan semasa Perang Saudara Inggris berlaku pada pertengahan abad ke-17. Pertempuran hebat antara tentera yang setia dengan raja melawan pemberontak memaksa meriam tersebut dibawa ke atas tembok ketika sebuah perang yang dikenali sebagai Perang Gloucester. Humpty Dumpty, sebuah meriam binaan Belanda, dipasang di dinding sebuah gereja bernama Lanhoney Secunda dengan harapan dapat melindungi pekan tersebut daripada pencerobohan. Bagaimanapun, impak akibat tembakan meriam tersebut serta serangan daripada pihak pemberontak mengakibatkan dinding yang menampung Humpty Dumpty runtuh. Meriam tersebut retak tanpa ada sesiapa pun di kalangan tentera Raja Charles I mampu membaikinya. Fakta sebenar asal-usul lagu tersebut masih belum ditemui. Namun setakat ini, kisah sejarah meriam inilah merupakan pendapat yang paling popular. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah sejarah lagu Rockabye Baby. Lagu yang cukup populer dinyanyikan semasa mendodoikan bayi ini mempunyai banyak asal-usul berlainan. Ini kerana liriknya juga jika dikaji tidak masuk akal, menceritakan berkenaan bayi yang didodoikan dalam buayan yang akhirnya jatuh.
Pendapat paling populer berkaitan penciptaan lagu ini dikatakan berpunca daripada tabiat masyarakat orang asal Amerika yang gemar mendodoikan anak mereka digantungkan pada batang pokok. Perbuatan itu memberi inspirasi kepada penulis Inggris yang hadir ke situ semasa zaman penjajahan dalam penciptaan sajak yang akhirnya dilagukan. Ada juga pendapat menyebut lagu ini sebenarnya satu kisah tersirat berkait persepsi masyarakat Inggris beraliran Protestan terhadap pemerintah mereka sekitar abad ke-17, yaitu Raja James II yang dibenci serta diharap dapat dijatuhkan. Mereka dikatakan mencipta sajak tersebut sebagai harapan agar pewaris kepada Raja James II mati terbunuh agar James II tiada pewaris takhta yang akan menamatkan legasi pemerintahan beliau. Nah, ada banyak lagi pendapat berkaitan dengan asal-usul lagu ini yang dapat dibuktikan. Apa yang benar-benar tahu, melodi kepada sajak ini dihasilkan oleh seorang komposer bernama F.I. Canning pada tahun 1872 semasa dia menjaga seorang bayi. Irama yang terhasil serta sajak yang tidak jelas apa maknanya itulah yang dinyanyikan setiap hari oleh ramai orang untuk menidurkan bayi mereka. Nah, itu yang ketiga, dan yang keempat adalah sejarah lagu London Bridge is Falling Down. Di antara semua kisah dalam asal-usul lagu kanak-kanak, rasanya lagu London Bridge is Falling Down paling jelas kisahnya. Kisah paling populer berkaitan dengan jambatan di London ini berkait dengan serangan orang Viking yang diketuai oleh Olaf Haraldsson berlaku sekitar awal abad ke-11. Pemerintahan Inggris di bawah kuasa Raja Ethelred the Unready sebagai usaha berdepan serangan orang Viking berkumpul dan memusatkan pertahanan mereka di London. Mereka menambah baik sebuah binaan jambatan di lokasi strategik yang berjaya menghalang Ponorogo melalui jalan air. Raja Ethelred tewas tetapi kedudukan beliau terselamat. Selepas orang Viking bersetuju untuk menerima bayaran abdi serta diberikan kedudukan komander dalam tentara Inggris. Perjanjian itu yang dilakukan tanpa kebenaran Raja Denmark, Sven Fogbert, dianggap satu pengkhianatan. Jadi Raja Sven menggempur London lalu berjaya mengusir keluar Raja Ethelred. Ekoran kerjasama antara Raja Ethelred dan orang Viking lebih awal serta kedudukan orang Viking sebagai komander tentara Inggris. Satu operasi merampas semula London dibuat selepas kematian Raja Sven. Olaf Haraldsson, salah seorang komander tentara, diberikan tanggung jawab mengetuai serangan pada tahun 1014 meruntuhkan jambatan London yang menjadi benteng utama pertahanan. Berdayung melawan arus tentara, kendalian Olaf tiba di jambatan tersebut dari arah bertentangan berjaya mencekukan tali yang diikatkan pada bot mereka. Tali yang rental melemahkan struktur jambatan itu, seterusnya memecah belahan kedudukan tentara Denmark. Strategi berani mati itu berjaya membolehkan nama Olaf diabadikan dalam sajak orang Viking hasil nukilan seorang penyair bernama Ottar Sveb yang menjadi asas kepada lagu kanak-kanak yang ada sekarang sebelum liriknya diubah. Banyak pertukaran perkataan di dalamnya menenggelamkan terus makna asal sajak tersebut yang sebenarnya sangat berkait dengan peperangan. Nah, di sebalik lagu itu, lagu kanak-kanak sebenarnya dia mempunyai satu cerita yang sangat menarik. Nah, itu yang keempat, dan yang kelima adalah sejarah lagu Jack and Jill. Pernahkah Anda tertanya-tanya siapa Jack dan Jill serta kenapa mereka memanjat bukit untuk mengambil air? Nah, sebuah kampung di England bernama kampung Kilmerton di Somerset sehingga ke hari ini mempunyai sebuah bukit yang dinamakan Bukit Jack and Jill.
Masyarakat kampung itu percaya lagu tersebut sebenarnya diciptakan nenek moyang mereka untuk menceritakan berkenaan satu kejadian yang telah berlaku sekitar abad ke-17. Jack dan Jill adalah pasangan yang berasal dari kampung tersebut, tidak berkawin namun gemar bertemu dan bermesra di atas bukit bagi menyembunyikan aktiviti mereka. Untuk melindungi apa yang mereka lakukan, mereka berlakon seolah-olah mahu mengambil air dan membawa baldi. Kegiatan kedua-duanya terbongkar selepas Jill mengandung dan banyak pihak yakin Jack adalah ayah kepada kandungan itu. Bagaimanapun, hayat Jack tidak panjang selepas satu kejadian tanah runtuh mengakibatkan batu menghentak kepalanya. Jack meninggal dunia tidak sempat melihat anaknya. Jill yang sedih kehilangan pasangannya meninggal dunia tidak lama selepas melahirkan anaknya. Anak yatim piatu itu digelar sebagai Jillson. Anak lelaki Giles dibesarkan oleh penduduk kampung Kelmersdon dan keturunannya dikatakan terus wujud hingga sekarang dengan nama keluarga Gilson. Nah, itulah 5 lagu kanak-kanak yang sebenarnya mempunyai cerita tersendiri yang selama ini kita hanya menyanyikan secara bersahaja, tetapi begitulah kejadian yang terjadi di sebalik lagu-lagu tersebut. Nah, dan masih banyak lagi lagu kanak-kanak yang kita sering nyanyikan namun mempunyai makna tersendiri, tetapi pada kali ini cukup dengan 5 yang saya kongsikan. Terima kasih karena mendengar sehingga selesai, dan semoga channel ini akan terus-menerus memberikan manfaat yang baik kepada kamu. Kita akan berjumpa pada video akan datang lagi. Itu sahaja. Bye-bye.